Menurut Ataikala Jaya, diskalkulia dianggap sebagai ketidakupayaan untuk memahami pengiraan aritmetik dan konsep nombor. Menurut Anderson, dalam bidang matematik, diskalkulia membayangkan sekatan yang besar dalam konsep identiti seseorang dan intelek yang tidak diandaikan dalam teori diskalkulia yang lazim. Menurut Paulo Di Rio, intervensi adalah aktiviti berdasarkan hubungan, berstruktur, peningkatan kesedaran, maklumat serta simulasi ketidakupayaan. Menurut Fortune, intervensi bertujuan untuk memulihkan, mengekalkan atau menyokong fungsi dan untuk mengoptimalkan penyertaan merentas semua domain kehidupan sama ada ia disediakan dalam masa yang ditetapkan tempoh atau sedang berjalan. Amat relevan untuk orang kurang upaya. Definisi diskalkulia adalah bermaksud kesukaran yang dialami oleh seseorang individu terhadap penguasaan ilmu matematik sehingga menyebabkan penguasaan bagi individu kategori tersebut dalam aspek numerasi menjadi lemah dan juga mengambil masa dalam memproses dan menguasai maklumat yang diperolehi berkenaan pengajaran dan pembelajaran ilmu matematik. Selain itu juga, diskalkulia merupakan gangguan pembelajaran yang menyebabkan matematik yang dialami oleh seseorang individu yang mana telah didiagnosiskan mengalami gangguan masalah dalam memahami makna nombor seperti mengetahui apakah itu nombor satu akan tetapi tidak mengetahui jumlah nombor satu tersebut. Seterusnya adalah ciri-ciri diskalkulia. Ciri-ciri diskalkulia dapat dilihat kepada beberapa aspek, antaranya adalah melalui gangguan secara berturutan, gangguan peringkat perkembangan, gangguan operasi, gangguan verbal dan juga gangguan akal kuliah. Bagi gangguan secara berturutan, kita boleh melihat di mana individu atau MBK yang menghadapi masalah ini, mereka akan mengalami masalah dari konsep pengiraan masa, semakan jadual, arah pengesanan dan juga pengambilan ukuran. Manakala gangguan di peringkat perkembangan pula, MBK ataupun individu yang mengalami masalah diskalkulia ini akan mengalami masalah kesukaran untuk mengira dan mengenal tanda atau simbol matematik seperti tambah, tolak, bahagi, darab dan simbol sama dengan. Manakala gangguan operasi pula, masalah yang dikaitkan dengan mengingat atau menghafal peraturan matematik seperti pelaksanaan penyelesaian atau jalan kerja bagi menyelesaikan operasi matematik. Seterusnya, dari aspek gangguan verbal pula, MBK ataupun individu yang mengalami masalah diskalkulia akan mengalami kesukaran dalam menyebut simbol asas matematik. Manakala dari aspek yang terakhir iaitu gangguan akal kuliah, di mana pada peringkat ini MBK tidak dapat menjalankan fungsi asas matematik seperti penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian. Perkara ini berlaku adalah disebabkan oleh MBK mengalami masalah kecederaan otak ataupun stroke. Berikut merupakan faktor-faktor berlakunya diskalkulia. Diskalkulia berlaku adalah disebabkan oleh ketidakkefungsian proses matematik pada kawasan otak. Hal ini kerana keabnormalan perkembangan dalam kedua-dua hemisfera cerebrum boleh menyebabkan kepada berlakunya perkembangan diskalkulia. Dalam pada itu, ketidakfungsian hemisfera kanan akan menyebabkan kesukaran MBK untuk memahami makna abstrak nombor, visual bernombor dan operasi matematik. Kemahiran mengira. Diskalkulia merupakan ketidakupayaan pembelajaran khusus yang memberi kesan kepada kemahiran aritmetik dan dikaitkan dengan defisit dalam ketepatan sistem yang menganggarkan anggaran bilangan objek dalam adegan visual yang dipanggil sistem dera nombor. Walau bagaimanapun, oleh kerana dalam tugasan yang melibatkan perbandingan banyak, pertimbangan diskalkulia kelihatan tidak seimbang dipengaruhi oleh dimensi kuantitatif berterusan seperti saiz item. Pandangan alternatif mengaitkan diskalkulia kepada kesukaran umum domen dalam menghalang respon yang tidak berkaitan tugas. Selain itu, untuk membantu kanak-kanak lebih memahami nombor, mereka dinasihatkan untuk mengira objek sebenar yang membentuk pengalaman mereka. Aktiviti harian untuk kanak-kanak adalah termasuk lagu, permainan jari dan cerita yang melibatkan mengira dan kanak-kanak harus diiringi semasa aktiviti ini. Di samping itu, kanak-kanak dijangka belajar tentang kedudukan dan magnitud relatif bagi nombor bulat, ordinal dan kardinal serta hubungannya antara satu sama lain, membangunkan dera nombor bulat dan mewakili dan menggunakannya dalam pelbagai cara. Oleh itu, pentingnya menggunakan pengalaman dunia sebenar dan bahan fizikal. Pada masa yang sama, guru juga digalakkan untuk memasukkan aktiviti yang berkaitan dengan semua kemahiran mengira dan menggunakan bahasa yang jelas, kaedah dan teknik.
Menurut Fuson mencadangkan bahawa untuk memahami penggunaan kata nombor yang berbeza, kanak-kanak perlu mempunyai banyak struktur konsep yang berbeza. Dengan itu, mereka secara beransur-ansur belajar menggunakan kata nombor dengan betul dalam kata nombor yang berbeza. Beliau mengklasifikasikan pelbagai penggunaan kata bilangan kepada 7 jenis konteks atau situasi yang berbeza: kardinal, ordinal, ukuran, urutan, kiraan, simbol dan bukan berangka. Setiap satunya secara tunggal atau digabungkan boleh disiasat secara bebas daripada yang lain. Walau bagaimanapun, terdapat bukti bahawa murid kurang upaya intelek sederhana yang mengambil bahagian dalam kajian kes tertentu mempunyai pelbagai kebolehan dalam pemahaman mengira dan nombor yang tidak mungkin dicapai hanya berdasarkan pembelajaran hafalan. Oleh itu, perkara ini akan menekankan kepada reka bentuk dan pelaksanaan kaedah yang lebih berorientasikan kognitif untuk mengajar kemahiran asas nombor kepada murid kurang upaya intelek. Kesimpulannya, kemahiran mengira merupakan kebolehan asas yang perlu dimiliki oleh pelajar sebagai bekal dalam kehidupan seharian. Prabowo, 2021. Intervensi ialah penyelewengan atau kelainan yang berlaku daripada amalan pengajaran standard yang digunakan oleh guru. Intervensi yang terbaik dihasilkan melalui kerjasama antara pasukan pengamal, penyelidik, populasi yang terlibat dan pengubah dasar antardisiplin. Intervensi awal dapat dilakukan sebaik saja pengesanan awal sebarang kelewatan dalam pencapaian perkembangan kanak-kanak yang dapat dikesan oleh ibu bapa, dan mereka perlulah memainkan peranan yang penting bagi mengenal pasti dan merancang program intervensi awal yang diperlukan, seperti contohnya intervensi yang bersesuaian dapat meningkatkan WISQ-IQ seorang kanak-kanak di sekolah kuliah. Strategi dan model program intervensi adalah berbeza mengikut keperluan kanak-kanak kurang upaya dan keluarga mereka. Menurut Azam Saiful 2020, intervensi yang awal meliputi pelbagai bahagian termasuk pendidikan, terapi kaunseling, psikologi, audiologi, ortoptik dan sokongan daripada pekerja sosial serta jagaan dan kesihatan. Teknik Magic Box merupakan intervensi yang boleh digunakan bagi murid atau kanak-kanak di sekolah kuliah. Ia merupakan media pengajaran alat bantu mengajar yang berasaskan STEM, iaitu sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, mengenai teori konsep tambah untuk meningkatkan hasil pembelajaran murid. Magic Box ialah media yang berbentuk kubus atau bongkah yang dibuat secara menarik berdasarkan bahan serta situasi di sekolah. Mengaplikasikan media Magic Box bersama penggunaan model pembelajaran Rotating Through Exchange memberi kesan yang positif terhadap kompetensi pengetahuan sains sosial. Guru juga boleh menggunakannya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih inovatif. Magic Box ini ialah media pengajaran daripada guru kepada pelajar dalam bentuk pendidikan maklumat supaya dapat menjadikan pembelajaran yang lebih sistematik dan mudah. Ini juga akan dapat menarik minat serta fokus pelajaran matematik pada pelajar. Sesungguhnya dapat mengikuti pembelajaran dengan jelas dan dapat menggunakan bahan pengajaran dengan baik. Kesimpulannya, diskalkulia dianggap sebagai ketidakupayaan untuk memahami pengiraan aritmetik dan konsep nombor. Pelajar yang mengalami diskalkulia menghadapi kesukaran dengan penjelasan nombor untuk menulis dan membaca dengan betul. Namun begitu, individu mengalami diskalkulia memiliki satu bakat dan keahlian dalam seni kerana memiliki kecenderungan otak sebelah kanan yang mampu mengasosiasikan pengenalan wajah dan menentukan objek dibandingkan penggunaan otak sebelah kiri. Rentetan itu, antara ciri murid diskalkulia adalah mengalami gangguan operasi di mana mereka sukar untuk mengenali simbol-simbol matematik seperti tambah, tolak, darab, dan bahagi. Oleh itu, pelbagai intervensi yang disasarkan telah dibangunkan untuk menyokong pelajar yang mengalami diskalkulia. Antaranya ialah penggunaan media pembelajaran Magic Box yang berasaskan STEM, iaitu sains, teknologi, kejuruteraan, dan matematik. Maka, guru digalakkan untuk memasukkan aktiviti yang berkaitan semua kemahiran mengira dan menggunakan bahan yang jelas, kaedah dan teknik yang bersesuaian untuk meningkatkan kebolehan kanak-kanak diskalkulia dalam matematik.